Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam What The Fakta, sebuah rancangan yang mampu membuatkan anda rasa bijak di tempat kerja, di kedai mamak maupun di acara keluarga. Kelepak. Mamak. Tepu. Tak dipakai kan? Dalam rancangan ini, kami akan paparkan fakta-fakta di sebalik kewujudan sesuatu benda yang bakal buat anda terfikir kenapa anda tak pernah fikir tentangnya sebelum ini. Fakta-fakta ini bakal menjawab segala pertanyaan kita yang mungkin tidak logik bagi orang lain, namun dengan What The Fakta, anda mampu menemukan jawapan kepada persoalan remeh anda itu. Sukan merupakan aktiviti yang melibatkan fizikal manusia bertujuan untuk riadah, pertandingan, kemahiran dan keseronokan. Sukan juga bertujuan untuk mencapai kecemerlangan dalam pembangunan diri dari segi bertanding untuk menetapkan sesuatu tanda aras, memecahkan rekod dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oleh sebab ia dipengaruhi oleh pelaburan yang besar, sukan turut menjadi punca pendapatan sesetengah orang. Okey, sukan. Aku suka sukan sebab aku bersukan. Oh, cukup explanation tu. Cukup kan? Sebab tu panggil aku kan? Okey, betul-betul. Orang yang betul lah, orang yang betul. Dalam episod kali ini, kita akan lihat banyak fakta-fakta yang menarik berkisar tentang sukan yang bakal buat kita semua ternganga. Seperti contoh, e-sukan atau lebih dikenali sebagai sukan elektronik merupakan sebuah industri sukan yang paling pantas pertumbuhannya. Mempunyai lebih kurang 148 juta peminat dan juga pemain di seluruh dunia, setiap pelaburan dan tajaan yang dilaburkan dalam pertandingan e-sukan berjumlah jutaan ringgit. 148 juta. Okey, ramai gila. 140 juta. Maksudnya satu, kau bayangkan Malaysia 30 darab. Kau bayangkan satu negara yang macam 5 negara Malaysia semua main sukan e-sport. Uish, banyak weh. Dalam demam World Cup yang baru saja tamat minggu lepas, terdapat beberapa fakta menarik tentangnya. France are the champions of the world. Antara yang paling menarik hati peminat ialah pasukan negara Iceland yang terdiri daripada seorang saja pemain bola sepak profesional, iaitu kaptennya, Gylfi Sigurðsson. Manakala pemain yang lain bukanlah pemain profesional, berkemungkinan kerana bola sepak bukanlah satu mata pencarian utama. 5 daripada mereka adalah doktor, penjaga gol mereka merupakan pengarah filem dan pengurus mereka merupakan seorang doktor gigi. Aku tahu fakta ni. Masa tu aku tahu fakta ni bila dia masuk dalam masa Euro tahun 2014. Diorang dah ada tim tu yang tim macam ni lah, tapi aku tak faham ya. Macam mana orang yang bukan pemain bola tapi tahu main bola. Kau bayangkan Malaysia bukan beria, tayang Mustang lah, tayang kekayaan lah, kahwin dengan artis lah. Tapi tak main World Cup pun. Aku rasa diorang masa tengah buat gigi tu, diorang mesti tengok video bola. Tak pun mesti, faham tak? Cungki gigi, shoot goal! Permainan squash berasal dari tanah Inggeris. Bermula apabila beberapa anak lelaki yang menunggu giliran untuk bermain menggunakan raket memukul bola ke dinding berhampiran gelanggang. Oh, aku tahu. Ini aku rasa mesti macam tenis. Sebab apa? Tenis, kalau aku rasa hampir semua tempat aku macam dekat UU ke, diorang akan dekat satu court tenis yang macam boleh main 2 orang. Satu lagi court dia akan ada di dinding, dia letak line. Itu tempat kau training. Tapi aku rasa mungkin dia cakap, "Wish, best juga kita mainkan dinding ni." Juga, jika Michael Phelps merupakan sebuah negara, dia akan mendapat tempat kelima dalam senarai pingat emas paling banyak dalam Olimpik dan ini mengalahkan 97 negara. Okey, dia aku baru tahu. Sebab dia, tak silap aku, dia antara orang fuse Olympian ni orang yang masuk Olimpik lah. Olympian yang berjaya pegang paling banyak pingat emas. Aku tak sure, mungkin belas-belas kot. Kau bayangkan kalau contoh masa opening kan, dia jalan seorang ke. Gambar diri dia, muka dia kan. Muka dia selfie. Bercakap tentang pingat emas sukan Olimpik, pingat itu sendiri bukanlah diperbuat daripada emas. Kali terakhir ia menggunakan emas yang padat ialah lebih 100 tahun yang lalu, pada tahun 1912. Kini pingat emas Olimpik mengandungi perak lebih 90%, sedikit timah dan hanya 1% daripadanya adalah emas. Itu pesan je. Aku rasa dulu pernah ada orang kes jual dulu. Kan? Benang emas tu jual. Siapa yang tak kenal dengan Babe Ruth? Pemain baseball yang terkenal ini mempunyai cara tersendiri untuk mengurangkan rasa panas sehingga menimbulkan rasa tidak selesa semasa musim panas. Babe Ruth menggunakan daun kobis dengan merendamnya di dalam air sejuk, kemudian meletakkan ia di atas kepalanya di bawah topi baseball untuk mengurangkan haba. Pengayuh sayang dibasahkan. Sampan takkan sampai ke seberang. Maksudnya,
Maksudnya kalau nak pergi Indonesia tu tak payah lah naik sampan, naik lah Malindu. Alamak pengayuh, sayang dibasahkan. Sampan tidak akan sampai ke seberang. Maksudnya pengayuh tu tidak akan dibasahkan. Maknanya pengayuh tu tak akan terjun lah. Sebab dia pengayuh. Walaupun dia nak terjun dekat dalam tu kan. Ingat cerita Anaconda. Kan? Jadi sampan tu tak itu je lah. Sampan tak akan sampai ke seberang. Sampan tak akan sampai ke seberang kalau tak kayuh lah. Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tak akan sampai ke seberang. Ini jarang tak kita dengar. Okey, kalau ikutkan tafsiran dia lebih kurang macam Amal cakap tadi lah. Pengayuh tu sayang dibasahkan. Pengayuh tu yalah, kalau pengayuh tu tak ada usaha dia. Kalau dia lompat dalam air tu macam mana sampai seberang? Pengayuh tu lah yang akan sampai ke seberang. Kalau pengayuh tu takut kena basah. Tapi kalau pengayuh tu sayang dibasahkan, siapa yang sayang si pengayuh ni? Mungkin kalau kita takut nak basah, jangan pakai spender, jangan lompat dalam air macam tu lah. Kalau kita nak lompat dalam laut, pakailah betul-betul baju mandi kita, speedo ke apa ke. Jangan lompat dengan boxer. Walaupun banyak adaptasi acara sukan diambil dari negara luar, di tanah air kita terdapat beberapa jenis sukan dan permainan yang tidak pernah lapuk di hujan. Sukan ini dipanggil sukan rakyat, sering dimainkan oleh pelbagai bilangan bangsa dan masyarakat. Namun ia paling digemari kanak-kanak yang hidup dalam suasana kampung ataupun anak-anak bandar yang pulang ke kampung ketika bercuti sekolah. Namun permainan-permainan ini masih lagi dimainkan sehingga zaman sekarang. Antaranya ialah sepak raga. Permainan sepak raga ini diketahui telah mula dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka jika mengikut sejarahnya. Pada awalnya dimainkan oleh golongan bangsawan, namun ia turut dimainkan oleh rakyat biasa. Permainan yang menggunakan bola yang diperbuat daripada bilah rotan yang dianyam kini lebih dikenali sebagai sepak takraw dan bukan hanya dimainkan oleh orang Melayu tetapi juga bangsa-bangsa lain. Sering kali dimainkan dalam sukan neka dan pertandingan sukan rakyat, main tempurung juga merupakan sebuah aktiviti yang menggunakan tali dan juga tempurung kelapa. Lubang dibuat pada tempurung dan tali diikat padanya dan pemain harus berlumba lari sambil memakai tempurung itu. Permainan yang berasal dari China ini dikatakan wujud sejak dinasti Ming sekitar tahun 1386 sehingga tahun 1644. Diperbuat daripada buluh, ia mempunyai dua cakra bersaiz sama dan dihubungkan dengan gandar yang panjang. Ia akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada dua batang kayu kecil. Siapa yang paling lama mengimbangi kelajuan yoyo ini dikira sebagai pemenang. Semua orang tahu tentang permainan catur, namun ia sebenarnya berasal daripada caturangga yang bermula di India pada abad ke-6. Setiap biji catur ini mempunyai kuasa yang berbeza. Dan sama seperti catur moden, permainan yang merupakan sebuah simulasi pada permainan perang yang mengangkat kemenangan sesebuah pihak apabila raja pihak lawannya tumbang. Selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan saksikan fakta menarik tentang sukan di Malaysia dan juga kepercayaan pelik atlet-atlet sukan yang dikatakan memberi tuah kepada mereka. Semuanya dalam What The Fakta. Masyarakat kita memang takkan pernah dapat lari daripada petua dan pantang larang. Pantang larang yang paling kerap sekali kita dengar semasa kecil ialah jangan bermain di luar sehingga maghrib, nanti disorok hantu susu. Persoalan yang sering bermain di fikiran kita ketika itu selain daripada perasaan takut ialah bagaimana agaknya rupa hantu susu tu kan? Bercerita tentang hantu susu ini pada tahun 1991 gempar apabila ramai yang mendakwa wujudnya hantu susu di Wangsa Maju dan kanak-kanak dilarang bermain di luar rumah selepas jam 6. Adakah dakwaan itu benar-benar betul atau sekadar cara untuk menakutkan kanak-kanak? Namun seperti biasa, ini juga salah satu cara untuk menakutkan kanak-kanak supaya tidak bermain sehingga lupa diri. Kerana mengikut kepercayaan orang Melayu khususnya, waktu senja adalah waktu untuk membersihkan diri dan juga beribadat. Jadi seperti biasa, kata-kata yang menakutkan diturunkan supaya kanak-kanak cepat menamatkan sesi bermain dan bersiap sedia untuk malam pula.
Dalam Sukan SEA 2017 yang berlangsung tahun lepas, Malaysia menampilkan Khairi Jamaluddin dalam acara polo equestrian. Khairi Jamaluddin yang ketika itu masih lagi memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan menjadikan beliau Menteri Sukan pertama yang mengambil bahagian dalam tamasya Sukan SEA ini. Pada tahun 1998, Malaysia buat pertama kalinya menjadi tuan rumah untuk tamasya Sukan Commonwealth. Kata orang tuah manusia di tempat sendiri apabila pencapaian kontingen negara juga membanggakan apabila menduduki tempat keempat keseluruhan dengan meraih 10 emas, 14 perak dan 12 gangsa. Skuad dodgeball wanita negara telah berjaya mengekalkan ranking nombor 1 dunia di peringkat antarabangsa apabila berjaya meraih pingat emas pada kejohanan dodgeball kelima di Melbourne, Australia pada tahun 2016. Skuad Malaysia meraih kedudukan tertinggi apabila menewaskan pasukan nombor 1 dunia dan juara bertahan ketika itu dari Kanada dengan mata 6-5. 6-5. Kira Malaysia ni bab baling bola power Tapi bagi aku satu pencapaian yang bagus lah sebab sukan ni bukan sukan kita. So aku selalu kita tengok dekat movie Mat Salleh kan, macam kat US, kat Kanada ada orang baling bola tu. Tapi aku rasa bila sampai Malaysia, power kat Malaysia Aku rasa congrats lah. Sukan dodgeball, tapi sukan dodgeball ni tak dipertandingkan dekat Olimpik ke mana. So kesian sikit lah. Sukan kita tera je mesti tak ada dalam Olimpik. Seperti yang semua orang tahu, sukan tidak terhad hanya untuk manusia saja. Terdapat beberapa jenis sukan yang memerlukan haiwan sebagai salah satu keperluan dalam acara tersebut. Sebelum kita berhenti rehat, kita saksikan jenis-jenis sukan yang melibatkan haiwan dalam sesebuah kejohanan. Lumba lipas lepaskan lipas tu. Sabung ayam ke. Pernah menjadi sukan popular di Amerika Syarikat, perlumbaan merpati dilakukan apabila burung-burung merpati dibawa ke sesebuah tempat, kemudian dilepaskan untuk pulang ke rumah. Burung-burung merpati ini akan dilepaskan pada masa yang sama dan merpati pertama yang tiba di rumah akan menang. Aku rasa mungkin dulu cara nak menang kau punya burung merpati kau nak menang ialah burung jantan yang takut pini. Mesti paling laju punya. Balik rumah kan. Kau rasa yang punya bujang mungkin lambat lah. So kena tak nak, sukan tu dulu agak intens lah. Maksudnya diorang kena kacuk dulu kahwin, cari yang bini yang garang, confirm satu wave. Merupakan sukan yang amat popular di Alaska, geluncur anjing ini dipertandingkan dengan sepasukan anjing yang dipakaikan tali disambung kepada geluncur. Ia akan dikawal oleh pemandunya yang dipanggil Marshal. Perlumbaan akan berdasarkan masa dari permulaan hingga penamat dan pasukan yang paling pantas akan menang. Macam sukan ni, maksudnya bila aku dengar fakta, maksudnya bila kau nak kumpul anjing-anjing tu, kau kena cari seorang yang alpha breed apa dah. Maksudnya yang paling garang ataupun paling leader yang duduk depan sekali, yang belakang ni yang hancur-hancur. Tapi tengah-tengah ni yang lemah. Yang belakang dengan hujung kena kuat, barulah anjing kau macam laju dan bersatu padu lah. Juga merupakan sebuah sukan popular dimainkan dua pasukan dengan 4 peserta setiap satu dan dimainkan sambil menunggang kuda. Pemain akan membawa kayu pemukul yang panjang untuk memukul bola dan sebelah tangan lagi untuk mengawal kuda. Pasukan yang dapat menjaringkan paling banyak gol akan menang. Kuda tu kena main peranan lah, kena sebati lah. Contoh kau nak speed, kuda tahu bila kau pukul macam ni nak speed. Bila kau tarik berhenti. Susah kat polo. Polo antara sukan-sukan orang panggil sukan orang kaya lah sebab banyak sultan-sultan atau banyak orang kerabat-kerabat besar dari Mat Salleh dulu bawa dalam sini dan dia adalah sukan yang mahal sebab dia bukan sukan mahal. Mahal dia sebab kuda je. Sebenarnya kalau kau bawa keldai ke, bawa kambing boleh main. Tapi beza dia bila kuda laju, tu saja sukan mahal sebab kuda satu lebih kurang dalam 10,000 kot. Kuda. Merupakan sukan pertama yang dipertandingkan di Amerika Syarikat, lumba kuda adalah salah satu sukan yang melibatkan haiwan paling popular di dunia. Pertama sekali diadakan ialah pada tahun 1665 di Long Island, New York apabila sukan ini mencabar dari segi kelajuan dan kepantasan seseekor kuda itu. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan lihat fakta menarik tentang kepercayaan pelik seseorang atlet yang dikatakan memberi tuah kepadanya dan juga kisah dulu-dulu berkisar tentang sukan dalam What the Fakta. Sememangnya diketahui sesetengah atlet mempunyai kepercayaan pelik yang diamalkan kerana ia membawa tuah kepada mereka.
Dipanggil sebagai good luck charm, biasanya ia melibatkan benda dan juga amalan. Seperti contoh Michael Jordan, pemain bola keranjang terkenal dunia yang merupakan graduan Universiti North Carolina, sering memakai seluar pendek biru North Carolina di dalam uniform Bulls untuk tuahnya. Maksudnya dalam seluar yang betul tu, dalam tu pakai seluar yang dulu sekolah lama dia. Baguslah dia menghargai sekolah lama dia yang bagi dia peluang berjaya dalam sukan tu kan. Sesetengah atlet mempunyai ritual sendiri sebelum pertandingan. Tapi bekas pemain baseball Richie Ashburn mempunyai sebuah amalan yang pelik. Richie Ashburn akan tidur bersama kayu pemukul yang akan digunakannya dalam pertandingan keesokan harinya. Maksudnya dia nak cuba bila dia rapat dengan kayu dia akan tolong dia. Terdapat sebuah tradisi yang bermula di Detroit iaitu tuah untuk melemparkan sotong gurita di atas gelanggang ais sebelum bermulanya permainan hoki ais di dalam Stanley Cup. Ini kerana di dalam kejohanan ini, 8 kemenangan dianggap layak untuk menang Piala Stanley dan setiap tentakel sotong gurita itu melambangkan satu kemenangan. Satu apa hal dilepaskan sotong dekat atas ais tu? Cuba kau letak contohlah macam dekat atas padang rumput kau main kriket. Okey lah, lepas tu at least barbecue kan, makan terus. Kalau ais aku untuk preserve, patut letak ais supaya sotong itu hidup lama. Bintang ternama dalam sukan tenis Serena Williams akan memakai stoking kotornya yang sama berulang kali. Memang pelik, tapi mengikut dakwaannya, itu yang menyebabkan kemenangannya. Tapi tenis ada juga seorang tu, Rafael Nadal ke? Dia akan letak air kosong dengan air manis dekat sebelah, dia akan susun. Ada klip dia akan susun air tu betul-betul. Itu macam, kalau susun betul-betul ni menang. Susun air boleh menang. Manakala bagi pemain golf terkenal Tiger Woods pula, beliau seringkali memakai kemeja tee berwarna merah dalam permainan-permainannya yang penting. Kisah dulu-dulu. Seperti yang ramai orang tahu, Sukan Olimpik dimulakan sebagai sebuah tamasya keagamaan dari tahun 776 sebelum Masihi sehingga 392 selepas Masihi. Namun ia telah dihentikan kerana telah berubah menjadi tamasya masyarakat jahiliah. Namun begitu, pada tahun 1894, seorang pengajar dari Perancis, Baron Pierre de Coubertin, mencadangkan supaya tradisi purba ini diangkat semula. Maka ia berterusan hingga menjadi Sukan Olimpik yang disambut sehingga kini. Permainan rugby berasal di sebuah sekolah rugby yang terletak di tanah Inggeris pada tahun 1823. Ia berlaku apabila seorang lelaki yang bernama William Webb Ellis yang sedang bermain bola sepak mengambil bola itu dan berlari sambil memegang bola di tangannya. Manakala pada tahun 1926, wanita dilarang bersaing dalam maraton kerana ia diyakini akan menyebabkan kehilangan darah. Bagi aku, kenapa diorang cakap macam tu? Sebab dulu ialah zaman di mana lelaki tak suka kalau perempuan ni join sesuatu benda yang macam dengan diorang lah. Contohnya perempuan duduk dapur, kena masak, dan situlah mungkin salah satu alasan untuk diorang tak nak bagi perempuan masuk. Sebab dulu mungkin zaman kat sana tak ada darah tu macam satu kesalahan yang besar. Manakala sejarah e-sukan bermula pada tahun 1972 di Universiti Stanford. Ia bermula apabila berjaya mendapat sehingga 10,000 penyertaan dengan permainan Space War sebagai platform pertandingan. Sementara itu, seorang lelaki, Tho Pho Hung, diberi gelaran kapal perang mainan kerana kekuatan luar biasanya. Jurujual barang kemas itu berjaya memenangi pingat emas dalam acara bantamweight semasa Sukan Commonwealth di Auckland, New Zealand yang masih ketika itu dikenali sebagai Sukan Empire British. Bagi aku, sukan ialah satu medium perpaduan, tak kisahlah agama ke, bangsa ke, apa-apa. Dan aku rasa sukan ni banyak benda yang orang belum faham tau. Maksudnya tak kisahlah e-sport ke apa ke. Maksudnya bila orang yang tak masuk sport cakap pasal sport, dia macam diorang condemn, diorang tak tahu tau. Maksudnya kemanisan sport tu. Sebab sukan ni ialah tools untuk kau bagi satu message kepada orang ramai dan semua orang dengar subconsciously. Bagaimana? Sudah rasa cergas selepas mengetahui semua fakta sukan ini? Baiklah, itu saja tatapan fakta-fakta berkaitan sukan untuk episod kali ini. Minggu hadapan, kita akan saksikan fakta-fakta menarik tentang tumbuh-tumbuhan pula. Semuanya dalam What The Fakta. Jumpa lagi. Bye!